Lam yakun saya buat. Awak sudah masuk pada lam yakun? Tu dia tanya kita. Macam mana kita nak masuk pada lam yakun tadi? Ini bicara bab lam ni. Bab lam ni dia ada surah dia. Surah Qul wallahu ahad. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu pasal saya kata tadi, Nabi buka ilmu macam ni lah. Dia buka ilmu dengan kita. Kita ingat kita baca Qul wallahu ahad tadi, jangan diperanakkan, jangan disekutukan, jangan segala-gala. Ini yang Nabi buka ni tadi, Qul wallahu ahad juga. Tapi kita duk baca, kita diikut apa nama tu tadi, macam mana perkabaran, macam mana Qul wallahu tu yang cakap lah. Kita duk ingat yang tu betul lah. Kita pun niat dalam hati kita tak sembah Allah tadi, Allah tak beranak, Allah tak itu, Allah tak ini kan. Tapi dia usul tadi satu persatu ni tadi. Dia makrifatkan dalam ilmu dia tadi yang hang tak dapat dalam Qul wallahu ahad tadi. Apa maksud dia? Itu saya kata tadi, saya orang pertama buka ini bab. Segala-gala kita nak baca dalam sembahyang, kita tak boleh tinggal Qul wallahu ahad. Siapa-siapa membaca, duk beratik, duk berzikir semua Qul wallahu ahad. Qul wallahu ahad tadi, tapi kita tak tahu apa dia. Itu pasal dia hurai kita kat sini satu persatu tadi, nak bagi contoh pada kita. Yang kalau kita baca Qul wallahu ahad tadi, ada dia punya ilmu dia dalam tu. Tu ilmu dia tadi tak ada siapa, tak ada manusia boleh abangnya. Mereka wahyu ya. Tu saya cakap, ni ilmu tadi, ini ayat yang beri terangan pada kita ni. Lam yakun tadi saya buat tadi, cuba saudara-saudara baca Qul wallahu ahad, apa dia cakap? Contoh saya ambil kat sini ya. Saya ambil Muqaddam lah. Surah dalam Muqaddam kan. Saya tak tahu ayat ni ayat ke berapa. Ayat Muqaddam ke ayat apa, saya buka Muqaddam, ada saya benar ni. Jadi dia beritahu pada kita tadi. Ini ayat Qul wallahu ahad. Katakan oleh Muhammad Muhammad, Allah itu sah. Jadi sebelum kita nak kata, tu pasal saya bab tadi, tu hari saya buka bab ta'yin tadi. Bab ta'yin bab ini ni. Ini bukan surat kedua. Muka surat pertama tadi bab ta'yin saya dah baca dah. Saya tak boleh baca dah kan. Saya buka muka surat kedua. Jadi lam sama alif tu tadi dia mesti bercantum. Baru dia jadi huruf la. Baru huruf la tadi bercantum, baru jadi pada kita huruf la. Ini tuan-tuan nak faham betul-betul ya. Itu yang kata perkabaran Nabi cakap dengan kita yang cakap tak sama. Oi, pasal apa? Quran dah keluar, hadis dah keluar, Nabi keluar lagi. Sebab Nabi tengok, Nabi ingat manusia ni ikut macam mana kitab yang cakap. Yalah kita ikut, kita ikut. Quran kita ikut. Tapi kita tak nampak dalam isi kandungan tiap-tiap satu ayat tadi. Tu pasal kita nak kena faham kias, misal, iktibar. Kalau kita faham kias, kita faham misal, kita faham iktibar pun, kita baca Quran pun tak boleh dapat juga. Sebab apa? Wahyu segala-gala semua ada pada dia. Ada pada Nabi. Tu pasal kita, Nabi, dia segala harta Allah Ta'ala semua ada pada dia. Tu saya cakap pada orang lain, pada Sayyidina Umar, pada Sayyidina Ali apa semua. Tu saya cakap lah, Nabi juga. Tu pasal kita macam mana kita kena cari Nabi juga. Macam ini dia beritahu, lam yakun saya buat. Bermakna kita nak angkat takbir tadi. Ini bicara bab takbir saja. Tak ada bicara lain. Bab takbir saja. Sampai habis kitab. Sampai habis kita belajar. Bab takbir saja. Ini takbir kalau kita tak betul-betul, kita tak dapat ilmu daripada Nabi, memang hanyut. Terus baca Qul wallahu ahad sekarang ni. Apa dia cakap? Katakan olehmu ya Muhammad, bersindung Qul wallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu sah. Dia tak cakap itu Allah satu ya. Dia cakap sah. Bahasa Arab kata sah satu. Tapi dia ada lagi dalam pada dia. Sah tadi tak boleh umpama barang satu. Itu sah. Allah tempat meminta. Allah samad. Allah tempat meminta.
Lam yalid walam yulad. Tu pasal kita baca qul huwallahu ahad tadi, kita kena ada syarat-syarat dia juga baca dia pun. Bukan kita boleh baca macam tu saja. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Lam baris atas, mim mati, min tanda mati. Min mati bertemu ya. Lam yakul lahu, walam yulad walam yakul lahu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam. Lam yang pertama, lam baris atas, mim mati bertemu dengan ya. Bunyi dia macam mana? Ada bunyi dia juga. Lam yalid walam yulad. Lam mati baris atas, mim mati bertemu dengan ya. Macam mana bacaan dia? Walam yakul lahu. Tu saya qul huwallahu ahad ni dia ada 3 lam. Ini dia buka pun 3 lam juga. Lam yakun, lam jalalah, lam lagi satu apa makna? Utusan lam jalalah. Jadi kita dah buat lam masa ta'yin tadi, kita dah buat lam tadi dah betul, baru kita dah masuk pada lam yakun. Saya buat mana kita berdiri semayang tadi kita dah buat. Kita dah buat lam yakun yang mau tadi. Tu saya cakap semayang bukan senang, kena belajar. Kalau tak belajar kita tak dapat. Ni saya cakap tentang ni. Yang mana perkabaran cakap, saudara nak percaya tak percaya, terpulanglah kan. Saya habaq saja. Lam jalalah apa maknanya? Yang mempunyai kuasa. Bila lam yakun kita dah buat, baru lam jalalah masuk. Baru lam daripada Allah tadi baru masuk. Baru bertemu. Jadi 2 lam dekat situ. Lam yakun lahu, walam yalid, walam yulad. Walam yalid, walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu baru betul kita baca qul huwallahu ahad tadi baru betul. Ini kita duk baca berbuih mulut-mulut, mati besok hampa tak dapat. Ni ayat qul huwallahu tadi hampa kita balik, mampu kita kat situ juga. Kan? Itu pasal ini bicara cukup dalamnya, bukan kita main-mainnya. Kita menyatakan Allah Maha Besar tadi bukan kata nipis-nipis, bukan sebarangan boleh bercakap. Kita duk baca pipo, kita ikut tok nenek kita. Nenek kita tahlil baca qul huwallahu ahad 100 kali ke, 200 kali ke, kita dah baca. Apa kita tak dapat? Kita kena menyelami dia. Siapa nak dapat menyelami? Kalau Nabi tak tunjuk pada kita siapa nak dapat menyelami ini ilmu. Qul huwallahu ahad, siapa nak dapat menyelami dia? Kita dah baca kat atas ni dia. Baca kat atas ya. Pi kenuri sana, orang suruh baca, kita baca. Tu pasal yang saya kata saya tak pakai tungguk dia pasal itulah. Pasal nak mengelakkan daripada jemput kenuri-kenuri tadi. Kita ingat kenuri tadi kita pergi baca terdapat pahala. Kita dapat balak lagi dah. Ini macam ni kita dapat balak tadi. Tu pasal saya cakap susah nak cakap perkara ni kan. Tapi tak apa. Hati kita rosak. Saya yang manusia ni biasa macam awak je makan nasi beratai je. Boleh belajar sampai berpuluh tahun. Ini kan pula saudara-saudara tak boleh belajar. Saya habaq betul orang yang nak belajar ni psikologi saya lah. Umur dia 27, 28 tu dia start belajar lah. Dia start belajar tauhid dah. Dia belajar tauhid dah. Belajar itu, belajar ini, belajar itu, belajar ini. Sampailah umur dia 50 lebih, 60 lebih, baru nak boleh merangkak, baru nak boleh buat semayang tu betul. Sikit. Kita belajar, bukan kata hari ni belajar, hari ni kita dapat dah. Lam lagi satu iaitu utusan lam jalalah. Aku kirim salam dengan engkau. Cantik rupanya. Baru Allah Ta'ala kirim salam dengan kita. Baru kita dapat salam pada Allah. Kau dapat salam pada Allah tu saya cakap lah kan. Cukup besar punya lah saya cakap. Saya bukan cakap tinggi lah kan. Siapa dapat salam daripada Allah Ta'ala tadi, selain pada Nabi kan. Kalau kita dapat, tak tahu nak cakap lah. Mutabat kita macam mana. Tapi mutabat kita tak nampak. Kita kirim pucat basah macam itu juga kan. Mati besok, baru kita dapat. Kalau macam mana dia janji yang kita tadi, macam mana kita sembah dia tadi betul, insya-Allah. Allah tak mungkin, dia tak mungkin janji lah. Kan? Betul, macam mana yang kita buat tadi, insya-Allah kita dapat. Tapi kalau tak betul kita buat tadi, macam mana dia kita cakap tadi, na'udzubillah lah kan. Saya boleh cakap macam tu lah. Na'udzubillah je lah. Ni nak habaq dengan saudara tadi. Inilah dia kata tadi. Lam yakun saya buat. Apa sudah masuk pada awak sudah masuk pada lam yakun. Mana kita nak mengangkat takbir tadi. Waktu kita berdiri tadi,
Kita sudah ada lam yakun. Tapi kita kena buat dulu sampai jadi. Jangan kita buat tadi kita dah masuk lam yakun. Tak boleh. Kita kena buat apa kata ta'yin tadi. Ta'yin tadi, panggil kita. Masa pertama-tama kita nak semayang, kita nak jejak kaki kita ke sejadah tadi. Tu pasal kita kena fikir. Kita kena betul-betul main ni. Semayang bukan satu perkara main punya. Nak cakap biasa boleh. Budak kecil dia belajar. Budak kecil dia buat. Memang betul. Suruh budak kecil buat tengok. Saya bukan cakap kecil terberak. Saya cakap. Bukan cakap bohong lah. Takkan pula Allah Ta'ala kita semayang sampai terkecil terberak. Ibadat kata macam gitulah. Bukanlah kata terkecil terberak kan. Tapi baik. Lam jalalah apa maknanya? Yang mempunyai kuasa. Apabila kita buat tadi, kita dah ada di dalam lam yakun tadi. Tapi kita belum ada la lagi. Belum kita sampai kepada martabat la lagi. Baru bertemu lam 3 ya. 3 lam bertemu. Kata Allah tadi, Allah Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 lam. 3 lam tadi kita dah baca Allah tadi. 3 lam nanti nak bertemu tadi, dia nak jadi huruf lam alif tadi. Jadi daripada mana datangnya alif? Daripada titik ba. Daripada mana datang dari titik ba? Itu minta maaf. Itu saya kena stop dulu. Tak boleh buka banyak-banyak. Nanti saudara apa keliru kan. Kenapa? Tak boleh abang lagi. Ini bab lam ni, bab titik ni sebelum jadi titik. Kita bicara bab titik bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kita dah baca kan. Tapi kita tahu tak? Titik tu asal datang daripada mana? Sebelum jadi titik, apa ada dulu? Tu pasal kita kena tahu. Jadi kita kena tahu, kita kena belajar lah. Kalau tak belajar takkan kita tahu kan. Tak apa, saudara-saudara. Saya harap tadi, saudara-saudara tadi, yang mana dengar saya punya cakap ni tadi, tolong fikir, tolong renung orang yang minat dalam bidang ni. Kalau yang tak minat tadi, dia tak dapat fikir. Kalau yang saudara-saudara berminat, berfikir betul apa kata Cik Usuk tadi, kita tengok macam mana dia cakap. Ini saya cakap yang kata kitab jadi kitab perkabaran ini dia saya baca. Saya dah photostat baru ni saya photostat satu kitab. Saya photostat ini juga. Bukan saya takut yang dia rosak. Yang ni rosak besok ni habis lah. Habis saya tak nak abang saudara apa dah. Sebab saya mengikut melalui kitab. Apa yang kitab tercatat saya cakap. Apa kitab tak tercatat saya tak cakap. Luar pada kitab tak ada. Nak pi baca kitab nak rasa bandi kitab itu tak ada. Ini ilmu tak ada dalam kitab tu tak ada. Betul saya cakap, tak ada dalil dia tak ada. Memang dalil dia ada tapi saya tak hafal kan. Tetapi dalil yang mengesahkan yang dalam Quran dalam itu saya tak ada. Ini Quran juga ni. Mukadam bukan Quran, Quran juga. 10 juz. Ayat mukadam. Ayat mukadam cerita kita daripada awal sehingga akhir. Kalau kita nak belajar semayang, nak semayang betul-betul, kita belajar mukadamnya. Mukadam daripada awal sampai akhir. Tak payah kita surah ni kita nak buka Quran, tak payah saya cakap. Ayat mukadam siapa kita belajar pun tak habis kita belajar. 10 juz saja. Macam ayat sabis. Sucikan nama Tuhan kamu. Sabis mirabbikal ladzi khalaq. Sucikan nama Tuhan kamu menjadikan kamu daripada segumpal darah. Macam mana kita cuci? Macam mana Allah Ta'ala kita nak cuci nama Tuhan kita? Cuba saudara fikir. Bolehkah kita cuci nama Tuhan kita? Takkan kita nak tulis Allah tadi, ambil keluar berapa hitam, pergi rendam layak, pergi cuci macam tu. Tak masuk akal, Tu saya cakap. Kita terus cakap nak cuci nama Tuhan lah. Terus cakap nak cuci. Kita dapat tengok nama dia pun dah cukup bagus lah. Tu pasal kata tadi. Lam lagi satu iaitu tulisan lam jalalah. Aku kirim salam dengan kau. Cantik rupanya. Itulah yang kecil hati aku. Jadi Allah Ta'ala pandang pada kita. Bila kita dah dapat menyempurnakan lam yakun tadi. Allah bukan cakap lah. Manusia yang paling bijak, yang paling pandai lah. Yang membuatkan jadi lam yakun tadi. Baru lam jalalah tu sampai. Lam jalalah sampai pada lam yakun. Baru lam lagi satu iaitu utusan lam. Yang itu lagi satu. Lagi satu utusan lam jalalah. Aku kirim salam dengan kau, cantik rupanya. Itulah yang dia kecil hati aku. Allah Ta'ala kata kecil rasa hati. Dia punya rindu, dia punya kasih sayang kita rasa macam kecil hati dah tadi. Tapi hati dah besar. Hati dah besar, bukan kecil. Dia cakap saja. Tiada alif, mana ada bar saja.
Tiada alif. Tiada alif mana ada ba. Okey, ba alif dia tak buka kat apa kat sini pun. Tiba-tiba ada alif dia. Mana mai? Jadi dia cerita asal-asal tadi, tak ada alif mana ada ba. Tak ada titik mana ada alif. Tak ada titik. Sebelum titik, sebelum jadi titik. Kita belajar ilmu sebenarnya itu. Sebelum jadi titik apa dulu? Sebelum jadi titik. Lepas tu baru jadi titik, baru jadi huruf. Bila kita letak pen kat muka kertas, kita tarik tu ke bawah, dia jadi huruf. Tarik kanan jadi huruf, tarik kiri jadi huruf, tarik ke mana pun jadi hurufnya. Jadi sebelum jadi titik tadi. Tak apa, itu kita tak payah cakap lah kan. Lam. Yang ni la. Lam alif la. Dia tulis kat bawah. 25/5 tahun 77. Lam sama alif itu tempat kita. Apabila lam sama alif berdiri saja, kita kata ta'yin tadi, kita menyatakan ta'yin tadi, barulah itu diri kita. Baru dia berdiri pada diri kita. Itu diri kita. Lam sama alif itu tempat kita, dia beritahu. Itu tempat kita. Itu diri kita. Saya beritahu apa faham Bukan saya cakap keras kepala, tak ada. Saya cakap betul ni. Tak ada terlindung, tak ada apa ni. Tolonglah. Tolong orang tulis, boleh siapa boleh kupaskan ini maksud risalah tauhid menyatakan begini-begini tadi. Tolong saya cakap. Sebab tu saya cakap, saya dalam dunia yang menyatakan begini punya ilmu daripada wahyu. Kita nak tengok daripada wahyu betul tak betul. Ini siapa yang cakap? Tak ada manusia cakap. Tak ada manusia cakap. Dah berkurun zaman dah. Ini baru saya cakap. Kitab nak reput dah dengan saya. Dia buka baca, tutup banyak reput dah. Sampai macam gitu saudara. Ini kitab yang sayang, saya cukup sayang dengan kitab ni. Kalau hilang ni saya habis dah kan. Bukan habis lah. Mana ilmu tu, cara semayang semua saya dapat dah kan. Tinggal lagi cara susunan bercakap tadi. Cara-cara kita nak bercakap dengan orang tadi. Tu kita tadi. Kalau aku tutup kitab, tanya aku lam nyakun macam mana, aku tak dapat sedar. Tapi bila aku buka kitab, aku tahu sedar. Tu kita. Kelebihan ilmu yang saya ada macam tu saja. Buka kitab, baca, saya boleh sedar. Buka kitab, kalau tu saya cakap, saya nak cari 2 orang saja. Seorang tukang tulis, seorang tukang dengar. Kalau dia nak dengar lah kan. Kalau dia main 2 orang. Kalau dia main seorang tak apa. Saya tak kira daripada negeri mana ke, Afrika Selatan ke apa semua. Tak kisah, saya nak cari 2 orang saja. Walaupun dia tak tahu cakap Melayu, tak apa, mai duduk dengan saya. Ada makan. Kita makan, kita buat kerja ni. Sampai dia tahu cakap Melayu. Sebab saya cakap bahasa Melayu ni bahasa dunia. Memang betul. Saya cakap tak menafikan. Saudara kajilah betul-betul. Bahasa Melayu, bahasa yang paling cantik. Bahasa yang paling bagus dalam dunia. Bukan bahasa orang putih. Bukan bahasa Jerman. Bahasa orang putih semua bahasa tak ubah macam tu. Yang kita nak pakai sekarang ni. Yang kita mencaca-caca macam gitu bahasa Inggeris. Ini sikit bahasa Inggeris. Cakap sikit bahasa Inggeris. Hang cakap apa bahasa Inggeris? Hang cakap bahasa Melayu, tengok kena dengar. Bahasa kita dok cakap bahasa Inggeris. Kita utamakan bahasa Inggeris lagi daripada bahasa Melayu. Ilmu ni pun turun dalam bahasa Melayu. Dia tak turun bahasa Inggeris. Itu pun kita tak sedar lagi. Bahasa yang membawa kita masuk ke neraka, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris betul-betul saya cakap, bahasa yang membawa kita masuk ke neraka. Tak usah siapa cakap berdalil berhadis dengan bahasa Inggeris. Saya tak layan. Hang cakap bahasa Melayu aku nak cakap dengan hang. Hang popeng bahasa Inggeris. Dia ni cakap bahasa Inggeris. Tak usah temerang dengan saya lah, saya cakap. Baik. Lam sama alif tadi, la. Jadi kita kata la lah. Jadi lam sama alif dia tak bertemu lagi. Lam sama alif tu tempat kita. Asyhadu an la. Itu dia kata bahawasanya aku naik saksi. Ni soal naik saksi masa tu ni. Siapa jadi saksi kita? Nabi lah bukan jadi saksi kita. Tak ada orang lain. Kalau bicara sifat tadi memang sifat makni, tujuh sifat makni. Tujuh sifat makni pun Nabi Muhammad pakai juga. Apa Nabi Muhammad tak pakai tujuh sifat makni? Jadi dia lahir kat dunia tak ada biji mata, tak ada mulut, tak ada apa semua. Dia tak cakap. Dia Quran tak boleh baca, tulis tak boleh. Dia punya bodoh macam tu. Nabi orang yang bodoh. Tapi waktu semayang, dia lah orang pertama yang nak bawa kita ke hadratullah. Dia.
Nabi kita, bukan orang lain. Atau saudara faham Saya beritahu. Bukan saya beritahu ugut, tak ada. Beritahu penerangan yang cerita kitab ni tadi macam ni. Apa maksud dia, tujuan dia tadi. Apa tujuan lam tadi. Dia satu-satu tu dia cerita. Tu yang saya kata tadi. Lam sama alif tadi tempat kita. Ini tempat kita. Kita jangan buat main-main. Lam sama alif tu tempat kita. Tak ada alif, lam tak boleh bunyi apa. Dia terjelit ni lah yang tu lah. Tak boleh. La tak boleh, li tak boleh, lu tak boleh. Bila ada alif. Tu pasal baris tu tadi, kita baca Quran baris pada makna. Titik 3 ada makna, titik 2 ada makna. Tak ada titik 4 kan? Titik 2 lah, titik 3 lah. Titik 3 di atas sa, nya. Ada makna. Titik di bawah ta ada makna. Titik di bawah ba ada makna. Semua ada makna. Baris atas, baris bawah, semua ada makna. Baris atas apa makna? Baris depan apa makna? Baris bawah ada makna. Semua ada makna dia. Itu semua Nabi buka. Bukan kata kita pandai-pandai sendiri, tak ada. Cuba saudara, pergilah mana-mana tempat belajarmu. Kalau ada huraian macam saya, tolong, saya cakap. Tolong. Itu saudara saya. Itu seperguruan dengan saya. Saya cakap betul. Saya tak cakap bohong. Saya tak suka saya ni cakap bohong. Cakap tak dapat duit. Cakap muhung yang orang tak guna. Satu hari saudara cari saya dapat juga. Nombor telefon dia semua ada. Haram jadah dia muhung aku noh. Dia cerita dia baca kitab lah itulah ini semua. Dia muhung kita lah. Dapat dengan saudara tendang terajang saya mampu hidup itu. Kan? Tak usah buat kerja kita, tak usah. Kita buat kerja dengan ikhlas hati. Sama orang tu boleh terima. Yang saudara tak boleh terima bukan siapa. Saudara fikir tak dapat masuk lagi. Tak apa. Jangan kata tak terima lah. Jangan wasal kat mulut. Aku tak terima. Tak mahu. Diam cukup. Walaupun saudara tak suka ilmu saya, saudara diam cukup. Sebab kalam tadi kita berkata-kata tadi kita mengumpat. Itu saya beritahu lah. Ilmu yang kita belajar tadi sikit demi sedikit. Bukan hari ini saya buka sekali arung. Seminggu saya buka sekali arung, ilmu habis. Saudara saya boleh faham, tak boleh faham. Saya cakap, bukan ilmu saya lokek, saya tak lokek. Ilmu tak nak siapa lokeknya. Yang lokek tu saya tahu. Yang cerita pergi ke gunung, pergi ke sawah, pergi ke London, pergi ke New York semua kan. Itu semua saya makan ilmu. Saya bukan saya makannya. Jadi setakat ini dulu saya beri kupasan di dalam bab kalimah muka surat kedua. Saudara ingat muka surat kedua yang saya baca tadi, bab la tadi, bab lam tadi, hinggakan dia jadi la tadi. Ini saya cerita tadi. Jadi setakat ini dulu saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.